Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda pada hari ini, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda sihat-sihat belaka dan terhindari daripada penyakit COVID-19 yang melanda negara kita. Dan sekarang ini pentingnya untuk kita patuh kepada SOP yang telah ditetapkan kerana kita masih lagi belum menang dalam menangani kes COVID-19 ini. Jadi pentingnya anda untuk sentiasa cuci tangan menggunakan hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan kalau anda belum ambil vaksin, sila pergi ambil vaksin di mana-mana pusat PPV. Dan ingat, apabila anda sudah divaksin, kena tunggu selama 14 hari untuk mendapatkan divaksinasi sepenuhnya. Okey, untuk subjek kita hari ini, mata pelajaran yang akan kita sama-sama belajar adalah matematik. Tapi kalau kita nak tahu topik apa dan siapa gurunya, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Berpengalaman selama 18 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini dengan motonya yang begitu terkenal sekali dengan matematik itu kacang. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Azman bin Saad. Kita bawa ke studio hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Wani? Sihat, Alhamdulillah. Okey, ini dia. Kita bertemu lagi dengan Cikgu Azman, merupakan guru kanan mata pelajaran sains dan matematik dari SMK Puncak Alam 3, ya Cikgu? Ya, saya. Okey, baik. Selamat datang ke studio Sukses. Dan sekarang ini, sebelum kita nak tahu Cikgu topik apa yang telah Cikgu pilih hari ini, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid kita yang kita bawakan dari 4 buah sekolah yang berbeza. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Khabar baik. Sihat, khabar baik. Okey, itu dia semangat yang kita dapat hari ini. Jadi kita ada sekolah MRSM Taiping Perak, SMK Sungai Kop Kedah, SMK Impian Emas Johor dan Sekolah Izzuddin Shah Perak. Jadi boleh tak Kak Wani nak berkenalan dengan anda? Sila beritahu nama, sekolah dan cita-cita anda. Kita mulakan dengan Amirul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Muhammad Zaini. Saya bersekolah di Matap Rendah Sains Semarang Taiping Perak. Cita-cita saya ialah ingin menjadi engineer dalam petroleum dan gas. Wow, engineer. Baik, Amirul. Seterusnya kita nak tanya Kashrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Kashrina Balkis binti Danadlis dan saya daripada Maktab Rendah Sains Semarang Taiping dan cita-cita saya adalah untuk menjadi ahli psikologis. Okey, baik. Terima kasih Kashrina. Seterusnya kita ada Ravin. Selamat sejahtera. Nama saya Ravin Anak Lelaki Setara. Saya dari SMK Sungai Kop dan cita-cita saya adalah menjadi seorang guru bahasa Inggeris. Wow, menjadi seorang guru. Baik. Seterusnya kita ada Siti Nur Syamsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamsiah Najah binti Fauzi dari SMK Sungai Kop dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Wow, nak jadi seorang pensyarah. Okey, kita nak tanya Jason pula. Salam sejahtera kepada rakan-rakan dan guru sekalian. Saya Jason Guo daripada sekolah SMK Impian Emas. Cita-cita saya adalah menjadi seorang arkitek. Okey, terima kasih Jason. Dan akhir sekali kita ada Naufal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Naufal bin Abdul Rahman Tobroni. Saya dari sekolah Izzuddin Shah, bercita-cita untuk menjadi peguam. Wow, kita ada cita-cita yang sama di situ Naufal. Okey, Kak Wahid doakan agar anda semua berjaya mencapai cita-cita anda. Dan sekarang ini, sebelum kita teruskan dengan tahu topik hari ini, kita nak ajak cikgu untuk sama-sama ke meja sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Cikgu boleh pakai dulu.
Kemudian Wani pula pakai hand sanitizer, dah pakai pelitup muka sudah, jarak pun sudah kami jaga. Dan sekarang ini, boleh tak Kak Wani nak dengarkan pandangan murid-murid yang bersama dengan kita hari ini mengenai mata pelajaran matematik ini? Boleh tak Kak Wani nak pilih Amirul? Apa pandangan Amirul mengenai mata pelajaran matematik ni? Senang ke, susah ke? Silakan Amirul. Pada pendapat saya rasa matematik ni adalah satu subjek yang sangat mudah dan menarik kerana apa yang kita belajar dalam matematik ni adalah apa yang kita boleh lihat dalam kehidupan seharian kita. Selain daripada itu, saya juga sangat minat dengan subjek matematik ini. Jadi insya-Allah apabila saya minat dengan subjek ini, saya dapat lebih mudah faham dan lebih suka tentang subjek ini. Wow, terima kasih Amirul. Minat. Kagum besar hati Cikgu Azman mendengar jawapan anda hari ini. Seterusnya Kak Wani nak tanya Kak Sherina. Pada pendapat saya, mata pelajaran matematik sangat menarik sebab kita dapat buat hubung kait dengan kehidupan seharian kita, dan daripada situ kita dapat belajar cara untuk menguruskan sesuatu dengan secara teratur. Baik, pandangan yang bagus Kak Sherina. Dan akhir sekali Kak Wani nak tanya Siti Nur Syamsiah. Well, in my opinion, I think about the graph of motion, this topic is not so hard. Just 50-50 if you understand the concept. So, about the acceleration, when the car is constant, when the car is deceleration and so on, kita boleh dapat jawapannya easily. So, trust me. But the important thing about this topic is you have to remember the formula. Macam kita nak cari laju, kita kena bahagikan jarak dan masa. Kalau kita nak cari jarak, kita kena darabkan laju dan masa. So nak dapat jawapannya, just masukkan nilai yang diberi dalam soalan dan masukkan ke dalam formula. So sama jugalah dengan graf yang kita nak belajar hari ini, iaitu graf gerakan. Sekian, terima kasih. Baik, pandangan yang bagus Syamsiah. Terima kasih kepada ketiga-tiga murid yang memberikan pandangan mengenai matematik ini. Dan sekarang ini Cikgu, masa yang ditunggu-tunggu. Murid semua di rumah dan di studio nak tahu topik apa yang akan kita belajar hari ini dan apa objektif pembelajaran kita. Okey, hari ini kita akan belajar topik graf gerakan bab 7 tingkatan 4. Okey, bahagian terakhir penyelesaian masalah melibatkan graf gerakan. Jadi saya seronok dengar tadi mereka cakap dengan penuh minat, cakap kedah lagi seronok betul sangat. Jadi saya pun semangat nak belajar hari ni. Okey, jadi kita harap hari ni bila akhir nanti memang semua orang akan dapat apa yang dia nak, iaitu dapat menjawab topik graf gerakan ini dengan baik dan terbaik sekali, insya-Allah. Ya, insya-Allah itu dia semangat yang diberikan oleh para murid kita hari ini membuatkan Cikgu Azman sendiri tidak sabar untuk mengajar dan Wani untuk belajar sekali. Tapi sekarang ini kita nak berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini matematik dan khususnya adalah topik gerakan bab 7 tingkatan 4. Jadi sebelum kita nak mulakan ni, Kak Wani nak tanyalah murid di dalam talian. Adakah anda sudah bersedia? Kalau anda sudah bersedia, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini. Okey, itu dia semangat yang kita inginkan. Kak Wani pun tak sabar nak belajar matematik hari ini. Dan jom kita sama-sama belajar graf gerakan bersama dengan Cikgu Azman. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani dan juga anak-anak murid semua. Okey, hari ini Cikgu bersemangat kerana di depan kita hari ini ada orang utara. Sungai Kup Kedah, Emerson Tapping. Cikgu pun orang Perak juga, orang Pantai Remis. Okey, so kita teruskan saja hari ini. Okey, sedikit sebanyak tentang saya tadi. Okey, saya Azman bin Saad, guru kanan di SMK Puncak Alam 3. Baru berpindah seminggu. Alright. Okey, tapi masih lagi walaupun dah berpindah naik pangkat pun saya tetap dengan guru yang biasa-biasa. Tetap dengan tagline ialah matematik itu kacang. Ya, okey, alright. Jom kita teruskan. Okey, sebelum kita mulakan, dalam kelas saya memang suka kacau anak murid saya. Saya tanya dengan murid dengan soalan-soalan supaya mereka tertarik dan menarik untuk belajar dengan saya. Okey, soalan hari ini mudah saja. Negara manakah yang sangat memerlukan bantuan makanan? Cikgu tanya saya ke? Boleh Kak Wani, kita mulakan. Saya cuba tekalah. Negara mana? Saya rasa negara Hungary. Kenapa Hungary? Sebab itu saya tak pastilah Cikgu. Saya main teka je. Alright. Teka-teka pun dah betul. Terbaik Wani. Kenapa Hungary? Okey, kita kena fikir lebih sikit dah biasa, iaitu Hungary. Bahasa Inggerisnya Hungary. Bahasa Melayu ialah lapar. Okey, lapar. Okey. Alright.
Okey, lapar. Alright. So hari ni kita laparkan ilmu. Jom kita betul. teruskan lagi. Okey. So untuk hari ini graf gerakan bab 7 tingkatan 4 di mana akhir nanti cikgu nak anak-anak murid yang 6 orang ni dan juga seluruh Malaysia dapat tangkap, dapat ilmu bagaimana untuk menjawab soalan ini dengan baik. Bagaimana strategi untuk dapatkan jawapan dan juga seterusnya dapat markah yang terbaik sekali. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Nak imbas balik kenangan yang lalu. Okey, kenangan yang lalu. Kita dalam topik ini ada dua bentuk graf. Graf jarak masa dan graf laju masa. Okey, untuk graf jarak masa saya nak terangkan pada anak-anak murid saya. Okey, tapi graf laju masa saya nak minta anak murid saya yang terangkan. Okey. Sebab ini adalah latih to be. Ya. Sukses SPM. Mereka nak sukses, mereka akan jawab. Okey, graf jarak masa diwakili oleh beberapa perkara, itu tentang laju, tentang satu lagi ialah jabatan lurus tu. Okey. Okey, graf jarak masa akan melibatkan perkataan laju dan berhenti. Okey, di sini kita tengok. Okey, graf jarak dan masa, okey. Di sini ada berlakunya pergerakan. Okey, pergerakan di sini ada pergerakan. Di sini dia walaupun masa bertambah, okey, walaupun masa bertambah di sini, tetapi jaraknya tetap sama. Maintain 80. Bermaksud di sini ialah dia berhenti rehat. Berhenti rehat. Dan di sini dia meneruskan lagi perjalanan sampailah ke destinasinya selama 5 jam. Okey. So untuk graf jarak masa, okey, saya terangkan lagi sekali, melibatkan ialah formula laju. Anak-anak dah belajar semasa dalam sains, okey, macam banyak kali dah belajar. Okey. Laju ialah jarak bahagi masa. Okey. Di mana ini ialah jarak, inilah masa. Okey, saya ulang sekali. Ini ialah ada kelajuan, dia berhenti dan ada kelajuan. Di sini dia mula bergerak, di sini sampai ke destinasinya. Yeah. Okey, itu graf jarak masa. Untuk graf laju masa pula, saya nak minta anak murid kita yang hebat-hebat ni cerita sikit apa yang mereka faham tentang graf laju masa. Okey. Siapa nak terangkan? Ada siapa yang bantu? Saya juga. Naufal, silakan. Okey, kalau graf laju masa ni menunjukkan kedudukan laju di paksi Y, kedudukan masa pula di paksi X. Okey. Dan kita tengok garis condong kat atas tu menunjukkan pecutan, dan garis yang mendatar kat 90 tu menunjukkan kelajuan dia seragam. Dan yang terakhir, apabila condong ke bawah maknanya nyah pecutan. Okey, Baik. terima Terima kasih kasih, Naufal. Naufal. Otaknya cukup ligat, ingat semuanya belajar. Walaupun PKP belajar kat rumah, tetap ingat juga. Terbaik Malaysia boleh. Tak sia-sia cerita jadi peguam. Ya, Okey, betul. so untuk graf laju masa sedikit sahaja, macam Naufal beritahu tadi, cuma tambah sedikit saja. Di mana graf ini tidak menunjukkan jaraknya. Dia hanya menunjukkan pecutan, seragam dan juga nyah pecutan. Okey, dan dalam soalan juga tak disebut hitung pecutan. Tak beritahu tu. Dia akan beritahu hitung kadar perubahan laju. Okey, nampak kata kadar perubahan laju ialah mencari pecutan. Okey, bila mencari pecutan, ingatkan kepala guna formula kecerunan, iaitu Y2 Y1 X2 X1. Ini formula biasa kita guna. Okey, alright, ini formula dia. Formula mencari kecerunan. Dan apabila diminta mencari jarak, dia kata, soalan kata hitung jarak yang dilalui. Nampak perkataan jarak sahaja. Untuk graf laju masa, kita mencari luas bentuk-bentuk yang ada di dalam rajah kita. 3 rajah saja warni, iaitu berbentuk segitiga, segi empat dan trapezium. 3 bentuk saja. Okey, nampak perkataan cari jarak. Untuk graf laju masa, cari bentuk saja. Segitiga, segi empat dan juga trapezium. Okey, semuanya dalam senarai formula. Manfaatkanlah formula dalam kertas soalan. Ya. Okey, terima kasih. Sambung lagi. Tengok soalan. Okey, semangat ni nak jawab soalan ni. SPM makin hampir ni. Okey, soalan pertama. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan sebuah lori dari bandar P ke bandar R melalui bandar Q. Okey, simple soalan dia. Lori dari bandar P pergi ke bandar R lalu ke bandar Q. Ini cerita dia. Daripada bandar P rehat di bandar Q dan pergi bandar R. Okey, dalam masa 4 jam lah dia kata. Okey, soalan pertama. Kita tengok soalan pertama. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam minit. Dalam minit, lori itu berada di bandar Q. Okey, berapa kata tempoh masa? Clue kata tempoh masa. Tengok bagan masa. Berada di bandar Q.
Bandar Q, di sini bandar Q. Ya. Okey, dia berhenti rehat. Berapakah masanya? Okey. Dalam minit. Dalam minit. Okey, ini dalam jam. Jam. So step pertama ialah kita akan buat operasi tolak dulu. Cari masa dulu. Okey. So 2.4 jam tolak 1.5 jam dapatlah 0.9. Okey, ramai calon akan terhenti kat sini. Kerana dia tak baca soalan ni. Ya, dalam minit. Okey, bila soalan dalam minit kena darab dengan 60. Baru dapat markah dia. Okey. Dan ingat Wani kat anak murid juga ya. Bila sebut nyatakan jalan kerja tidak perlu. Hanya perlu jawapan akhir sahaja. Jadi kalau pelajar buat ini, dan dia berhenti, tak adalah markah. Okey. Tapi kalau pelajar tulis ini sahaja, mencukupi, dapat markah 1 terus. Maksudnya cikgu untuk A ni kalau murid tak tulis jalan kerja tapi terus jawapan? Tidak mengapa. Bila soalan kata nyatakan, nyatakan, tuliskan, hanya perlu jawapan akhir sahaja. Baik. Tapi kalau dia kata cari, hitung, itu kena ada sekurang-kurangnya 1 jalan kerja. Okey. Okey. Alright. Soalan simple pertama ni. 1 markah sahaja. Ya. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Diberi laju lori dari bandar Q ke bandar R ialah 80 km sejam. Hitung nilai T. Okey. Soalan kata laju lori dari bandar Q ke bandar R ialah 80 kmj. Berapakah nilai T? Sini, berapakah jarak T ni akhirnya? Okey. Ada tak siapa-siapa nak cuba jawab soalan ni? Siapa nak cuba bagi tahu jalan kerja macam mana? Untuk soalan B, Syamsia boleh bantu? Okey, silakan. Ya, boleh. Untuk cari laju daripada bandar Q ke bandar R, first kita perlu ikut formula iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. So nak tahu jarak dia, T tolak dengan 105 sebab kita nak jarak panjang tu je. Ya. Then nak masa dia 4 tolak dengan 2.4. Kita akan dapat masa dia. Lepas tu laju dia 80. So nak dapatkan T 80 darab dengan 1.6 dapatlah 128. Dan T tolak 105 tu pindahkan negatif 105 menjadi positif 105. So bila kita tambahkan dapatlah T sama dengan 233 km. Okey, terima kasih. Penerangannya cukup lengkap dan tepat. Tak perlu cikgu di depan mata pun dah boleh jawab dah. Okey. Terima kasih, Untung ada Syamsia. PDPR pun masih boleh belajar dengan bagus lagi. Tahniah saya ucapkan. Okey, betul apa yang terangkan tadi. Okey, first kali lah nampak perkataan laju. Dalam kepala ingat, laju ialah jarak bahagi masa. Berapa jaraknya? Jarak di sini. Sini ke sini. Mestilah T tolak 105. Sebab T ni tinggi. Okey, jangan terbalik. Jangan terbalik. Ada cara terbalik buat. Okey, per dengan masanya. Okey, sini tolak sini. Pastikan yang di belakang tolak yang di depan. Okey, alright. Kemudian masuk ke ganti saja. Laju 80, ganti sahaja dan nak hilangkan yang bawah ni, darab ke sini. Okey, so dapat kat situ 80 dan 1.6. Ini untuk 128 ni masih lagi dekat T tolak 105. Dapatkan T, pindahkan. So berhati-hati dengan perkataan dengan simbol sahaja. Lepas saja sama dengan simbol akan bertukar. Ya. Ramai macam tersilap kat situ lah. Okey, alright. Alright, tahniah, terima kasih. Bagus dia tadi. Okey, kalau jadi anak murid sini bagus ni. Seronok saya. Okey, markahnya 2 sebab dia kata bila hitung kena ada sekurang-kurangnya 1 jalan kerja. Sini adalah markah yang pertama sini dan markah akhir sini. Yang ini tak tunjuk pun tidak mengapa. Tak jejakkan markah. Tetapi kalau tak tunjuk macam nak cari? Ya, betul. Okey, alright. Okey. Seterusnya soalan C. Hitung laju. Lagi sekali. Laju dia nak juga. Dari mana ke mana? Daripada P ke Q. Dia nak dekat sini. Saya terangkanlah ini. Sebab senang dia. Masih lagi nampak laju, jarak bahagi masa. Sama je. So, sini ke sini. Jarak dia 105. Masa pula 1.5 jam. Gantilah formula saja. Okey, sini dah sama je. Okey, selesai kan? Dan dapat jawapan terus. Okey. KMJ ni untuk murid-murid semua ya. KMJ ni tak tulis pun tidak mengapa dalam SPM. Dibenarkan sebab apa? Sebab memang kita kalau tak buat ni pun tak apa. Kenapa tak apa? Kerana soalan dah pun menyatakan. Dah pun menyatakan. So tak tunjuk pun tidak mengapa.
Okey, alright. Tapi kalau tunjuk, pastikan tunjuknya betul. Kalau tunjuk salah, markah hilang. Oh, kena tak- berhati-hati tak lah ya, tunjuk cikgu. tak apa. Tapi kalau tunjuk, pastikan tunjuk yang betul lah. Formula dia. Okey, itu soalan yang pertama. Senang kan? Senang ya? Kita pergi yang susah sikit lah. Okey, Yang mereka susah rasa sikit. senang lagi cikgu. Kita pergi yang susah sikit. Tu dia soalan dia. Okey. Graf jarak masa menunjukkan larian 3 orang pelari pecut. Okey, kita ada KL. Maklumat dia lah. KL ialah larian kusri. Okey, KL ini kusri. Okey, KM ialah hang. Yang warna biru tu hang, larian hang. Dan ON ialah Janet Jackson. Okey, ada 3 pelari pecut yang berlatih dan soalan kata. Soalan kata, pelari manakah mempunyai catatan masa yang terbaik untuk jarak 100 meter? Okey, lari dia tak cukup masa. Ada yang lari 100, ada lari 90. Jadi tengok, daripada latihan ini, siapakah yang paling pantas untuk 100 meter? Okey, siapa nak cuba jawab? Soalan kebat ni. Saya Okey. Kashrina, silakan. Kalau saya akan buat yang pertama, saya akan buat senarai untuk jarak masa untuk setiap peserta. Yang pertama kusri, kalau ikutkan dalam soalan, jarak untuk kusri adalah 100 dan masa dia 12 saat. Okey. Yang kedua hang sama dengan jarak dia 6 meter, 65 meter dengan masa dia 6 saat. Manakala Jackson 90 meter dan masa dia 9 saat. Jadi untuk dapatkan siapa yang paling pantas adalah dengan gunakan formula jarak bagi masa. Laju jarak bagi masa. Jadi kalau buatkan pengiraan, kusri 100 kena bahagi dengan 12, jadi akan dapat